Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share. Boleh komen? Boleh komen? Dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Dengar. Okay, right. Sebab saya tak dengar orang reply tu. So, 26 bulan. So, modal dia sebenarnya 2,000. Tapi yang saya pakai 1,500. Saya pakai 1,500. Dalam tempoh 26. Ini berapa bulan? Ini 23 23 ini. 24. So, maknanya tak sampai sebulan. Maknanya profit dah ada 285 US dollar. Hari ni untung tak banyak sebab market slow, 285. Jadi kalau 285 76 kan? 285 jadi kalau kita 285 dibahagikan dengan 1,500 kalikan dengan 100, maknanya lebih kurang 19% lah. 19% lebih ataupun kita kata 20% lah, katakan 20%. 20%. Jadi apa yang saya buat tuan-tuan? Saya nak bagi tahu sebenarnya sebab ada orang baru tadi. Jadi saya kena cerita sikit asas trading ni. Saya nak kena cerita sikit sebab ada orang baru, tak faham. Jadi untuk kita trading ni dia ada dua kaedah lah. Satu gunakan derivatif. Derivatif ni masuklah kita gunakan kaedah futures. Kaedah-kaedah tu senang cakap tak payah belajar lah. Dia tidak syariah. Dia tidak comply pada syariah. Dan kita sebenarnya ke dalam derivatif ni, kita trading, contohnya katalah kita ada modal 1,000, kita boleh trade sampai 10,000. 10 kali lipat daripada kita punya nilai. Itu saya kata awal-awal tadi tu. Right? Yang kita trade ni kita gunakan kaedah spot. Spot trading. Iaitu kalau kita ada nak bagi faham macam ni lah sebab ada orang baru minta maaf jadi saya kena cerita daripada kita sikit lah apa yang dikatakan spot trading dan sebagainya. Jadi orang boleh faham, right? Jadi spot trading ni macam ni lah. Kalau seandainya kita beli 100, katalah kita beli 100 gram gold. Saya nak bagi mudah faham. Ni nak bagi mudah faham Recording in progress. Ni spot spot trading. Yang lain tak payah belajar. Ni je yang setakat ni yang patuh syariah ini je. 100 gram. Katalah kita beli 100 gram ni dengan harga katalah 10,000. Tuan-tuan jangan tanya saya tak betul harga tak. Saya just nak tunjuk contoh je. 10,000. Right? So maknanya kita spot ni maknanya kita beli dan kita memiliki. Itu faham tu. Kalau dalam derivatif kita beli tapi kita tak memiliki. Kita cuma bermain dengan harga je. Macam orang main forex, dia bermain harga. Saya tak nak sentuh hal haram. Saya nak bagi tahu dalam spot kita memiliki. Maknanya kita sedang memiliki 100 gram gold ni kita sedang miliki. Bukan dalam bentuk digital gold ke, tak. Gold tu 100 gram tu ada. Sama ada dekat bank ke, dalam poket kita ke, dekat mana-mana pun, maknanya kita sedang memiliki 100 gram. Itu katakan spot trading. Itu adalah satu-satu kaedah yang saya kata itu yang tak ada perbalahan dari segi ulama-ulama ni. Jadi kalau seandainya lepas kita pegang selama, katalah kita pegang selama 1 bulan kan, tiba-tiba harga gold ni jatuh. Jadi kalau kita harga gold ni jatuh pada harga 8,000. Kita beli modal 10,000. Lepas 1 bulan kita beli harga dia jatuh. Jadi 8,000 je harga gold. Ini harga gold jatuh lah. Jadi kalau kita tengok dalam kita punya kertas, kita rugilah 2,000 kan. Tapi sebenarnya dalam spot trading kita belum rugi lagi. Bila kita akan rugi? Bila kita sell, kita pergi jual. Kita pergi ke kedai kita jual pada harga jatuh tu. Memang kita tak pandai lah. Dah harga jatuh pergi jual apa? Kan? Sama juga kalau seandainya kita beli 10,000, tiba-tiba gold tu naik harga 15,000. Kan? Dari sini on paper kita ada profit apa? Kita ada profit 5,000. Sebenarnya kita belum ada profit lagi. Bila kita akan profit? Kalau seandainya kita sell, kita jual. Jadi kalau selagi mana kita tak jual, sama ada untung ataupun rugi, sebenarnya dia berlaku on paper. Jadi kalau kita tengah rugi, janganlah jual dulu. Sama juga dalam cryptocurrency yang kita tengah buat sekarang dalam Royal Q.
kita kalau tuan-tuan perasan, kita sedang memiliki kripto tu. Walaupun tuan-tuan ada di dalam kita ni dah floating, ada 3 bulan, 4 bulan, ada yang 6 bulan dan sebagainya, jangan risau. Sebab apa? Sebab kita sedang memiliki unit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab baru-baru ni bila berlaku kejatuhan yang luar biasa pada harga cryptocurrency, harga jatuh baru-baru ni kan? Harga jatuh baru-baru ni, apa yang berlaku tuan-tuan, ramai kawan-kawan saya rugi. Itu yang saya beritahu kan, rakan saya rugi 1.2 million US dollar tuan-tuan, sebab dia tak memiliki apa-apa. Right. So maknanya dalam dunia kita trading gunakan spot. Dan di dalam spot, cara untuk menghasilkan keuntungan hanya satu kaedah je. Dan boleh dikatakan di dalam spot trading adalah satu kaedah yang risiko dia paling rendah. Macam saya kata tadi lah, kita holding. Yang kedua, di dalam spot dalam spot trading ni, kalau kita nak dapatkan keuntungan, kita gunakan satu kaedah yang dipanggil sebagai dollar, kita panggil sebagai dollar cost average, DCA. Apa maksud DCA ni? DCA ni macam ni lah. Katakanlah kita beli satu kripto tu pada harga, pada harga $10. Pada harga apa? Harga $10. Tiba-tiba harga tu turun. Turun kan? Dia turun. Contoh kita ni lah. Dia turun. So kita tengoklah harga yang paling rendah ni bawah ni berapa ni? Katalah harga paling rendah ni bawah ni adalah $5, katalah $5. Jadi bagi orang yang bijak, katalah kat atas ni kan, katalah dekat atas ni contoh kan, katalah dekat atas ni dia beli 5 unit. So kat sini modalnya 50 lah. Modalnya 50. Alright. Jadi bila berlaku penurunan, sebenarnya dalam dunia trading yang kita gunakan teknik spot ni, inilah waktu kita nak buat profit sebenarnya. Tapi kebanyakan orang tak faham. Orang kata alamak harga jatuh. Sebenarnya bila harga jatuh ni kita kena beli. Sebab apa? Bila harga jatuh, kita akan gunakan dollar cost average ni supaya kita akan dapat harga purata yang lebih rendah dan maka kita akan lebih dapat profit. Katalah bila harga jatuh $5, dia beli 20 unit. Nampak tak? So berapa modal kat sini? Modal dia 100 kat sini. Atas modal 50, bawah modal 100. Sebab kalau kita tak beli pada harga rendah, untuk kita balik modal, kita beli kat sini kan. Tiba-tiba harga jatuh balik. So untuk dia balik modal, dia kena naik balik atas ni lah. Nampaklah dia balik modal. Baru balik modal. Tapi bagi orang yang bijak gunakan konsep DCA ni, bila harga jatuh paling rendah, contohnya baru ni katalah Bitcoin jatuh, Ethereum jatuh daripada $4,500 turun kepada $800. $4,500 turun pada $800. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak dia punya penurunan dia. $800 ataupun $900 baru-baru ni kan. Kalau kita ada duit banyak tuan-tuan, ketika harga 900 kita beli. Apa yang berlaku tuan-tuan tengok So, maknanya bila kita beli pada harga yang rendah, macam mana kita nak kira harga purata atau kita nak kira kita punya DCA? Mudah tuan-tuan. Maknanya apa? Kita tengok berapa unit yang kita ada. Unit yang kita ada adalah sebanyak 5 campur dengan 20. Mana kita ada 25 unit. So, maknanya untuk kita dapatkan harga purata adalah harga modal kita berapa? Modal kita 150 kan? Modal kita 150. 100 campur dengan 50 ni. Dan berapa unit kita ada? Modal kita ada 25 unit. Kita ada 25 unit. Bahagi dengan 25. So maknanya tuan-tuan, kita punya harga purata kita bukan lagi berada dekat 10 ataupun 5. Kita punya harga purata kita tuan-tuan ni harga 5 kan? Kita punya harga purata kat sini je 6. Ni harga 6. Sebab kita beli harga rendah. Jadi maknanya bila harga yang turun tuan-tuan, dia sampai balik kat 6 ni tadi, kita dah dapat profit balik lah. Kita dah dapat profit. Seandainya dibalik-balik harga $10 tuan-tuan, makanya 10 tolak 6, kita akan dapat berapa dolar? Kita akan dapat keuntungan $4 dan kalikan dengan 25 unit yang kita ada ni tuan-tuan. Kita ada 25 unit kan, 20 campur dengan 5 kan. Kali dengan 25, kita ada untung $100. Maknanya orang yang membeli pada harga rendah ni, bila harga balik kepada $10 tuan-tuan, dia dah untung hampir 66% ataupun dia untung $100. Sedangkan orang yang tak beli pada harga bawah tuan-tuan, dia sampai sini dia cuma dapat balik modal dia. Okay, right. Jadi tuan-tuan, dekat mana peranan Royal Q kat sini? Dekat mana peranan Royal Q? Tuan-tuan, kalau seandainya kita tak ada Royal Q, macam mana kita nak tahu $5 ni adalah harga paling rendah? Mana saya tahu tuan-tuan dan tuan-tuan pun tak tahu. Walaupun kita tahu baca support, baca resistance dan sebagainya tuan-tuan, tapi tak ada orang yang boleh bagi kita figure yang tepat.
Jadi dengan gunakan sistem Royal Q tuan-tuan, kita akan layerkan dia. Mana daripada harga yang kita beli ni kita dapat layer. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga, layer keempat, layer kelima, layer keenam, layer ketujuh dan sebagainya lah. So maknanya tuan-tuan, setiap daripada layer ni kita dah sediakan modal. Katalah kita dah sediakan modal $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50 macam tu kan. Dan kita dah buat dia punya penurunan. Katalah kita buat penurunan setiap 2%. Kan, setiap 2% buat pembelian, 2% pembelian, 2% pembelian, 2% pembelian, 2% pembelian, 2% pembelian. Jadi maknanya tuan-tuan, kita tak payah nak tunggulah bila dia nak turun sampai $5 ni. Walau katalah kita tahulah dia akan turun $5, tapi kita tak tahu nak turun pukul berapa. Tetapi dengan gunakan sistem Royal Q ni tuan-tuan, dia dah mudahkan kita punya kerja kita. Cuma kerja kita pastikan setiap layer ni kita dah siapkan modal. Yang kedua tuan-tuan, kita letak dia punya margin call drop dia, berapa persen kita nak letak. Jadi kerja kita dah mudah lah. Jadi inilah sistem tuan-tuan yang kita gunakan dalam sistem Royal Q yang menyebabkan banyak trader-traders kita tuan-tuan boleh dapat profit dengan cara yang lebih mudah. Nampak tak? Ada juga tuan-tuan orang tanya dengan saya baru-baru ni, dia kata, Haji, baik gunakan kaedah tak payah pakai robot, manual. Dia kata kalau pakai manual tuan-tuan, lebih banyak untung. Memang betul tuan-tuan. Kalau kita gunakan kaedah manual, saya tunjukkan tuan-tuan satu case. Contoh. Ya. Hobi. Ni nak tunjuk tuan-tuan. Kalau kita trading secara manual, trading secara manual. Supaya tuan-tuan tahu ke sikit-sikit kan. Tadi saya cerita tentang Royal Q sikit asas dia, dan kemudian saya tunjukkan macam mana trading secara manual supaya tuan-tuan nampak. Okay, saya share screen. Okey. Ni kalau kita buka akaun hobi kita ke Binance kita tuan-tuan, ni BTC lah. Ni kalau kita ambil harga apa? Harga BTC dan USDT. Pairing saya ambil BTC USDT. Okey, kalau tuan-tuan tengok sini tuan-tuan. Ini saya ambil ada 15 minit, ini ada 15 minit kan. Ada yang 1 hour, ada yang 4 jam, ada yang 1 day. Ini pergerakan market hari ni. Tuan-tuan nampak kan? Kalau kita ambil, contohnya kita ambil 15 minit lah contoh, atau kita ambil 1 jam. Kan? Kalau tuan-tuan nampak kat sini, hari ni punya volume. Tuan-tuan kena tahu ni, paling tinggi 23,341. Paling rendah 22,100. Kan? Volume dia lebih kurang berapa tuan? 273. Jadi, bagi orang yang katalah dia ada modal 1,000. Modal $1,000. Tadi $1,000 tuan-tuan, kita buat split in layer. Tapi bagi orang yang trading biasanya tuan-tuan secara manual, biasanya kan dia akan gunakan 100% dia punya capital untuk trade biasanya. Okey, contoh kan. Dia nampak ini adalah yang paling rendah kan. Rendah kat sini. Jadi dia buy lah kat sini. Kemudian bila naik 23,754 ni dia akan sell kat sini. Katalah berlaku kenaikan ni katalah 20%. Katalah 20%. Modal ni berapa tuan-tuan? Modal dia tadi $1,000 kan. So bila dia klik sell kat sini tuan-tuan, duit dia jadi $1,200. Duit dia yang 1,000 tadi jadi 1,200. Kenapa tuan-tuan? Sebab dah untung 20%. Jadi biasanya tuan-tuan bila dia sell, dia akan tunggu sampai chart tu turun balik. Katalah chart tu turun balik kat sini. Kan? Turun balik kat sini. Jadi dia gunakan modal 1,200 ataupun dia modalkan katalah 200, dia ambil dia punya keuntungan daripada itu. Katalah dia ambil $1,000, dia trade dari kat sini. So bila berlaku kenaikan kat sini, dia sell kat sini. Katalah berlaku kenaikan 5%, dia akan sell. Kemudian katalah kat sini dia naik 5% kan. Dia naik 5%, dia dapatlah 1,050 kan. So kalau seandainya berlaku penurunan, dia akan buy lagi kat sini. Benda dah berlaku, senang lah tuan-tuan. Nak tengok nak buy sini, sell sini, buy sini, sell sini. Tapi kalau tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, lepas kat sini, dia nak pergi sini ke nak pergi sini? Benda ni yang paling susah tuan-tuan. Kadang-kadang kita jangkakan kita buy kat sini kan. Tiba-tiba dia turun ke bawah. Dia jatuh kat sini. Dan kan kita punya modal kita dah habis kat sini. Ini kita panggil floating ni. Saya punya akaun saya dah floating lah. Ini yang panggil floating. Jadi tuan-tuan, ini risiko kalau kita trading secara manual, iaitu kita nak tahu kat mana support yang paling rendah ataupun resistance yang paling tinggi. Kan? Kadang-kadang kita silap. Kan? Kita dah beli kat sini.
kita pun nampak, kita pun jual kat sini. Tiba-tiba dia pergi kat sini. Itu selalu berlaku macam tu. Ya, ataupun kadang-kadang tuan-tuan, kita dah nampak kat sini, dia dah pergi rendah dah. Dia dah lepas. Kita pun buy kat sini. Kita pun buy kat sini. Tiba-tiba dia turun kat sini. Ni jadi masalah ni. Dan biasa jadi trader macam itulah tuan-tuan. Jadi perkara-perkara ini dapat kita hindarkan dengan kita gunakan sistem Royal Queue. Yang kedua tuan-tuan, walaupun kita pandai baca moving average, kita pandai baca Bollinger Band, kita tahu pattern-pattern. Yang susah nak kontrol adalah apa tuan-tuan? Yang paling susah nak kontrol adalah emosi. Emosi ni paling susah nak kontrol. Sebab tu, apa yang saya buat baru ni tuan-tuan, bila saya trade, gunakan ni, saya sharekan salah satu saya punya profit tadi, saya tunjuk tadi dengan tuan-tuan jadi kan. Berapa saya punya profit tadi tu? Saya punya profit tadi, 19% tadi kan. Jadi tuan-tuan tengok macam mana cara mood sistem tu buat profit. Tuan-tuan tengok macam saya cakap tadi, biasanya dia akan sendu 3-4 hari, kemudian dia akan naik 6-7%, kemudian dia turun balik kan. Tuan-tuan nak tengok betul tak betul, kita tengok apa yang berlaku dalam saya punya trading. Okey, ini yang saya share tadi. Tadi nak tunjuk yang awal. Ni kan. Yang awal tadi ni kan. Yang awal tadi ni 27 bulan 6, 28 bulan 6, 29 bulan 6, 30 bulan 6. Okay, right. Kalau tuan-tuan nampak kat sini je Ini bukan yang awal lah. Okay, tuan-tuan tengok sini Kita tengok. 7 hari bulan ni tuan-tuan. 7 hari bulan dia dapat untung $19. Kemudian 8 hari bulan dia dapat $21. Kemudian tuan-tuan nampak tak market jadi slow. Jadi slow. 1, 2, 3, 4. 4 hari dia slow. Betul tak? Saya punya profit pun 1.7, 0.8, 0.18. Ni modal $1,500 ni. 0.49. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kalau gunakan setting saya ni, dia tak ada masalah. Sebab biarkan dia slow. Kan? Sebab apa? Kalau seandainya market naik balik tuan-tuan, katalah market naik balik. Ni berapa ni? 7, 8, 9, 10 kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tengok 13 13. Okey. Kemudian tuan-tuan, market pulih balik kan? 3, 4, tadi berapa hari tadi? Dah 3 hari kan? 4, 5, 6, 7. 7 hari dah market slow. Seminggu lah market slow. Ya, tak apa tuan-tuan, biarkan market slow. Kita tak payah nak adjust kita punya sistem, kita punya setting kan, $2, $2, $2, $1. Kemudian tuan-tuan pada 17 market baru naik balik. Kalau tuan-tuan perasan kan Bitcoin naik balik ketika itu kan. Bitcoin naik balik 17 dia turun naik berapa tuan-tuan? Dia turun naik daripada berapa belah dolar tadi tu? Dia pergi 37, dia pergi 45, dia pergi 15, dia pergi 8, 19. Market slow balik. Nampak tak? Market slow balik. Ni mungkin berapa hari ni, mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari ni market akan slow sikit balik. Tuan-tuan akan nampak return ni macam tu juga. Akan dapat $1, $2. So dia punya circle dia begitu. Jadi macam mana saya nak selesaikan masalah ni tuan-tuan? Apa yang saya buat? Dalam saya punya setting, tuan-tuan buka tuan-tuan punya Royal Queue lah, sebab saya minta maaf ni saya boleh nak buka. Tapi saya punya Android saya kecil ni boleh buka. Jadi saya terpaksa paste dia kat sini. Saya gunakan WhatsApp insya-Allah. Okey, saya set. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suara saya dengar tak, tuan-tuan? Dengar, Cik. Right. Senyap je kan. Dulu saya cakap seorang-seorang je kan. SBAR saya tunjuk salah satu saya punya setting. Dan nanti saya akan explain kenapa sebab gitu. Okay. Saya nak kena pindahkan maklumat ni dekat saya punya WhatsApp ni, jadi agak ambil masa sikit. Saya pun silap tadi, saya tak check kan. Ya. Setting Ini setting. Ini saya punya margin call drop. Saya punya margin configuration.
Configuration. Sabar tuan-tuan Masalah teknikal tak boleh nak elak ni. Haji, apa-apa. Kemudian ni yang paling penting. Distributed and take profit allocation ni. Ini sebenarnya yang paling penting. Yang selalu dulu kita tak ambil kisah sangat, tapi kali ni bila saya tengok, oh ini yang kita kena perhatikan betul-betul. Okey, tuan-tuan tengok baik-baik. Okey, dalam keadaan market yang bearish, yang market yang slow ni, apa yang saya buat? Tuan-tuan tengok saya punya setting tadi. Okey, ini saya punya SBAR. Buat masa sekarang tuan-tuan, dia dah pergi ke number of call dah pergi pada 10 layer. Kan? Position USDT dia dah ambil 550, mana daripada 1500 dia dah ambil 550. Right? Kemudian saya punya setting macam ni. Okay, first buy amount 50. So kenapa tuan-tuan saya pakai first buy amount 50? Sebab kalau saya pakai first buy amount 50, saya sebenarnya target tuan-tuan, saya nak dia ada satu profit yang agak besar sikit tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok profit 2 sen, 3 sen, kadang-kadang kita sakit hati juga kan. Okey tuan-tuan tengok dia punya result dia. Ya saya nak filter dia sell tarikh hari ni bulan 1/1/2022. Ya tuan-tuan hari ni 20 6/7/2022. Okey. Tu dah tak nak tunjuk sebab dia banyak pages lah. Tak apa, saya share satu-satu dekat saya punya page supaya tuan-tuan boleh nampak. Tengok berapa sekali dia buat closing tuan-tuan. Ada tak 12 sen, 5 sen macam mana kita buat dulu. Biasa dulu saya tunjukkan tuan-tuan. Kita tengok dia punya closing ni besar banget. Kira dan tengok dia punya keputusan. Kita kalau dapat keuntungan sekali kita punya profit 50 sen ke $1, kita semangat tak tuan-tuan? Kita semangat. Kita profit 2 sen, 3 sen, kita pun lemah semangat, betul tak? Ya, lagi. Okey. Ni saya ambil last lah. Sebab banyak sangat ni. Banyak sangat. Jadi saya ambil yang latest lah. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan nampak lah dia punya perkembangan dia. Okay, right. Tengok dia punya result dia. So, kalau tuan-tuan perasan, saya ambil kat sini tuan-tuan, saya ambil $50 dan saya buat 20 layer. Dan saya buat whole position take profit ratio, saya buat 2%. Whole position take profit callback saya buat 3%. Maknanya tuan-tuan, dia agak tinggi sikit. Buy in callback, bila dia market jatuh, saya ambil 0.5. 0.5 dan sub position take profit callback tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Saya ambil 0.3 tuan-tuan. 0.3. Alright. Jadi kalau tuan-tuan tengok kat sini, inilah dia. Daripada layer pertama sampai layer ke-5 ni tuan-tuan, memang saya letak 1%. Sebab saya nak dia cepat turun. Dan saya ambil satu ni tuan-tuan, maknanya satu kali first buy amount, maknanya setiap layer ni 50 lah sampai layer, sebab saya buat 20 layer, tuan-tuan kira lah sepatutnya mana modal kita 1,000 lah untuk satu kripto ni. Tapi biasanya tuan-tuan dia tak turun lebih daripada, sekarang dia dah turun sampai layer ke-10 kan. Sebab daripada layer yang ke-6 sampai layer yang ke-20 tuan-tuan, saya letak 2%. Ada yang 3%. Mana dia punya margin call drop, saya selalu nak tunjuk ni. Saya buat hampir 40% lah, total hampir 40%. Total dia apa tuan-tuan? Hampir 40%. Tapi 1 hingga 5 saya buat 1%. Dan daripada 6 sampai ke berapa saya buat 2% dan baki dari 3%. Total 40% lah. Total margin call drop daripada first call sampai ke 20 tuan-tuan 40%. Tapi saya punya layer tu dan saya buat satu ni $50. Okay, boleh faham tuan-tuan Boleh faham?
Dan dia punya sub position, tuan-tuan tengok berapa persen saya ambil, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, saya punya sub position, dia ambil persen. Saya ambil 3%. So, maksudnya apa, tuan-tuan? Bila market slow, mana dia tak boleh buat profit lah. Kadang-kadang mungkin ada hari-hari tertentu kita tak ada profit. Tak apa, tuan-tuan, sebab dia tak boleh nak melepasi 3%. Bagi saya, sekali dia buat profit, tuan-tuan, dia akan buat profit besar. Itu lebih